Kembali semula dalam Berita Wilayah. Antara paparan dari negeri di bawah bayu, sambutan Aidilfitri Madani 2024 peringkat kebangsaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suaran Syah di Kota Kinabalu. Silakan. Baik, terima kasih Zahira. Sambutan Aidilfitri Madani 2024 peringkat kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu dilihat sebagai penganjuran berjaya dengan penglibatan masyarakat berbilang kaum. Terdahulu semasa ucapan aluan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji J. Noor menyatakan pencapaian positif dalam sektor ekonomi negeri bagi tempoh 3 tahun lalu jelas menunjukkan kesungguhan kerajaan. Datuk Seri Panglima Haji J. Noor berkata dalam tempoh tersebut Sabah telah mencapai beberapa kejayaan ekonomi melalui pelan tindakan pembangunan 5 tahun hala tuju Sabah Maju Jaya. Beliau yakin dengan kejayaan ini Sabah berada di landasan tepat sekaligus mencerminkan masa depan lebih baik untuk negeri ini. Dengan beberapa kejayaan itu, berani saya katakan bahawa ekonomi negeri Sabah kini berada pada landasan yang tepat. Beberapa petunjuk ekonomi memperlihatkan perubahan positif yang mencerminkan harapan dan masa depan yang cerah untuk Sabah. Mengulas mengenai sambutan berkenaan, Datuk Haji J berkata, ianya bukan sahaja satu penghormatan, sebaliknya satu pengiktirafan terhadap kepelbagaian kaum, etnik serta budaya dan agama di Sabah yang hidup dalam suasana harmoni. Sambutan Aidilfitri Madani 2024 peringkat kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu meriah dengan kehadiran lebih 25,000 pengunjung terdiri masyarakat pelbagai kaum. Majlis julung kali diadakan ini adalah kerjasama Kerajaan Negeri Sabah dan Kementerian Perpaduan Negara, platform terbaik mengeratkan hubungan silaturahim pemimpin dan rakyat. Rata-rata yang ditemui menyifatkan majlis tersebut peluang terbaik bertemu dan beramah mesra dengan Perdana Menteri secara lebih dekat. Kami dapat mengeratkan silaturahim dengan semua kaum-kaum yang lain. Semua orang dapat tengok kaum India, rumah kaum India. Dapat celebrate together. Ada kolom sana, orang semua datang tolong buat kolom sama-sama. Program ini dapat menyatukan perpaduan di antara kaum kerana Sabah dan Sarawak ni memang terkenal dengan kaum yang bercampur atau majmukan. Jadi selain itu juga kita dapat peluang bertemu dengan Perdana Menteri sendiri yang amat berhormat dan juga kita berapatkan ukhuwah lah untuk di Aidilfitri ini. Saya rasa kami boleh dapat memahami budaya-budaya berbagai kaum dan kami boleh dapat bermesra dengan itu menteri-menteri yang biasa kami tengok di newspaper atau di TV saja. Jadi saya rasa inilah kami dapat. Ini saya rasa satu program yang bagus kerana kami pun macam pertama kali di Sabah kan. Kita dapat beramah mesra dengan pelbagai kaum sebab mungkin rumah kami yang berbagai kaum ni macam first time kan kena buat, so kita dapat lagi kita kenal macam-macam lagi kan bangsa, and then kita dapat rapat lagi hubungan dengan Perdana Menteri apa semua. So mungkin ini next step untuk mengeratkan lagi perpaduan dekat Sabah. Sabah antara 7 negeri dipilih bagi menganjurkan Majlis Sambutan Aidilfitri Madani bersama Perdana Menteri selain Melaka 22 April, Kelantan 2 Mei, Kedah 4 Mei, Pulau Pinang 5 Mei dan Terengganu 9 Mei. Sebelum ini, Johor menjadi negeri pertama melaksanakan majlis ini di peringkat negeri pada Khamis. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menghadiri taklimat pembangunan negeri Sabah di Menara Kinabalu. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, Menteri Pembangunan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik dan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Ketibaan Perdana Menteri pukul 10.13 pagi tadi diiringi Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Noor disambut 3 timbalan Ketua Menteri iaitu Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam dan Datuk Insinyur Syahilmi Yahya. Taklimat disampaikan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Surveyor Safar Untong. Turut dihadiri beberapa Menteri Kabinet dan Pegawai Kanan Kerajaan.
Antara disentuh adalah mengenai keperluan asas infrastruktur, pendidikan selain usaha pembasmian kemiskinan. Perdana Menteri kemudiannya berangkat ke Pangkalan Udara TUDM Subang kira-kira pukul 3 petang tadi selepas menghadiri sambutan Aidilfitri Madani peringkat kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Mengiringi beliau, Menteri Pendidikan Fadlina Sidek dan Menteri Komunikasi Fahmi Fadil. Hanya 3 kes telah dikesan dan diambil tindakan sepanjang pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Raya Puasa 2024 di Sabah. 3 kes kesalahan tersebut melibatkan gagal meletakkan tanda harga warna merah jambu bagi senarai barangan harga terkawal serta penggunaan alat timbang yang tidak disahkan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN juga tidak menerima sebarang aduan khusus berkenaan salah laku peniaga di negeri Sabah. Kami amat berharap, bagi kami maklumat supaya kami boleh siasat. Sebab kalau kita kasih viral di FB kah, di TikTok kah, kita khawatir nanti bila kami pergi siasatkan sebab yang pesalah tu dia sudah nampak. So dia buatlah pembetulan. Jadi hilang sudah di masalah. Jadi kami amat berharaplah para pengguna gunakan saluran yang betul dan saya jamin kami akan siasat sebaik mungkin. Beliau berkata demikian dalam tinjauan pemeriksaan di Kota Kinabalu. Tempoh pelaksanaan SHMMP Hari Raya Puasa adalah selama 15 hari, iaitu 5 hari sebelum hari perayaan, 2 hari pada hari perayaan dan 8 hari selepas hari perayaan. Sebanyak 19 jenis barangan diwartakan bagi pelaksanaan SHMMP Hari Raya Puasa 2024 di Sabah. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah akan meneruskan pemantauan kesihatan awam sekiranya berlaku gangguan kualiti udara di Tawau berikutan letusan gunung berapi ruang di Sulawesi Utara Indonesia pada Selasa. Pemantauan turut melibatkan beberapa agensi berkaitan termasuk Jabatan Meteorologi Malaysia. Dari segi kesihatan awam ni, kita dah mula memberikan arahan kepada semua klinik swasta, klinik hospital-hospital dan klinik kesihatan untuk memantau kesan-kesan jika ada pesakit yang datang berkenaan masalah pernafasan. Dia lebih kurang macam jerebu juga, dia punya efek dia. So kita akan memantau dan jika ada peningkatan kes-kes begini, kita akan buat pemantauan segeralah dan kita akan maklumkan kepada pihak kementerian juga. Tapi setakat semalam belum ada apa-apa yang dilaporkan. Beliau berkata demikian semasa ditemui di Tawau. Beliau menasihatkan orang ramai agar mengurangkan aktiviti luar, memantau aktiviti anak di luar rumah serta meminum air mencukupi. Bagi yang bergejala batuk, bronkitis dan masalah pernafasan lain, diminta segera mendapatkan rawatan di hospital dan klinik berdekatan. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Zahira Radzi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.